Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV. Minggu lalu kita dikejutkan dengan penahanan seorang vokalis kumpulan yang terkenal era 90-an akibat kes dadah. Vokalis kumpulan Exist, Izzat Lazim, ditahan kerana memiliki sejumlah dadah di dalam keretanya di sebuah pusat beli belah di Selayang. Mahkamah Magistrate Selayang mengeluarkan perintah reman 4 hari ke atas penyanyi dan pelakon lelaki popular berusia 35 tahun yang didakwa memiliki dadah syabu. Magistrate Nurul Izzah Hassan mengeluarkan perintah itu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 15-1-A Akta yang sama. Suspek diiringi anggota polis untuk mendapatkan perintah reman tiba jam 10 pagi dan dibawa keluar dari mahkamah kira-kira 10 minit selepas itu. Sebelum ini, penyanyi terbabit ditahan di hadapan sebuah pusat beli belah di Selayang dalam keadaan menggenggam satu paket syabu pada tangan kirinya. Suspek ditahan di dalam kenderaan di pekarangan pusat beli belah berkenaan kira-kira jam 1.30 petang. Seramai 23 kontraktor kelas F termasuk seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Dungun atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu terhadap projek baik pulih rumah nelayan di sekitar kawasan Dungun dan Paka. Semua mereka berusia antara 30 hingga 50 tahun didakwa mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-2 Akta sama. Bagi kesalahan itu, setiap tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda jumlah atau nilai butiran yang palsu. Mengikut pertuduhan, semua mereka didakwa mengemukakan tuntutan palsu terhadap projek berkenaan yang setiap satu bernilai RM9,500 antara November 2011 hingga Januari 2013. Mereka ditahan selepas menyerah diri bagi membantu siasatan apabila menerima notis untuk menghadiri pemeriksaan. Seramai 53 warga asing ditahan di rumah kongsi di tapak pembinaan Jalan Perhentian Sentul Raya. Operasi bermula jam 9 malam itu, kesemua ditahan atas kesalahan tinggal lebih masa serta tiada permit kerja yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Seorang pegawai tadbir sebuah agensi kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alor Star atas tuduhan meminta dan menerima rasuah dalam bentuk layanan seks daripada seorang wanita berusia 20-an awal November lalu. Tertuduh Harry Saad, 56 tahun, didakwa berbuat demikian sebagai dorongan berhubung mempercepatkan proses permohonan Program Pembangunan Rakyat Termiskin PPRT. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah restoran makanan segera di Jalan Limbung Kapal kira-kira jam 10.45 pagi 10 November lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 17-A Akta sama. Hantar dadah guna kurier. Itu taktik sedikit penyeludupan dadah yang didalangi warga Nigeria yang terbongkar apabila polis narkotik Bukit Aman menyerbu beberapa lokasi dan merampas dadah lebih 20 kg bernilai 2.2 juta ringgit. Polis mengesan syarikat perkhidmatan kurier dari negara China yang kurang dikenali digunakan sebagai medium oleh sindiket dadah yang didalangi warga Nigeria untuk menyeludup dadah ke negara ini. Sindiket itu juga dipercayai telah mempunyai komuniti di negara berkenaan dalam menjalankan kegiatan jenayah itu. Bagaimanapun, taktik licik mereka yang sentiasa mengubah modus operandi terbongkar apabila polis merampas dadah jenis syabu seberat 21.9 kg bernilai 2.2 juta ringgit di sekitar Lembah Kelang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Nur Rashid Ibrahim berkata, polis turut menahan 5 lelaki warga Nigeria berusia 27 hingga 40 tahun dalam 5 serbuan menerusi Ops Candlefish sejak Rabu lalu hingga semalam.
Sindiket ini menggunakan syarikat perkhidmatan kurier yang kurang dikenali bagi mengaburi pihak berkuasa mengesan kegiatan mereka yang menggunakan pelbagai kaedah untuk menyorokkan bungkusan dadah. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Seorang lelaki yang gambarnya tersebar di laman sosial mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya terhadap dua pertuduhan iaitu melakukan khianat dengan meludah dan membengkokkan pengelap cermin kereta serta membuat ugutan jenayah terhadap seorang pembantu peribadi. Pengarah syarikat konsultan Koo Kok An, 58 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Salamiah Saleh. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan membengkokkan pengelap cermin depan kereta dan meludah ke arah cermin kereta Pro 2 Kenari warna putih milik Alisa Tian Wei Yun, 45 tahun. Dakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan ugutan jenayah bagi mendatangkan kegentaran terhadap mangsa yang sama dengan menghalang laluan perjalanan. Dia didakwa melakukan perbuatan itu mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seorang pemilik kedai emas di Jalan Bunga Raya Melaka kerugian lebih RM100,000 apabila premis itu dipercayai dipecah masuk sekitar jam 5 petang Selasa hingga 8 pagi Rabu. Kejadian disedari pemilik berusia lingkungan 40-an itu apabila melihat peti besi kedai emasnya diumpil menyebabkan pelbagai barang kemas di dalam hilang sebaik saja sampai di premis berkenaan kira-kira jam 8.45 pagi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Syekh Abdul Aziz Syekh Abdullah berkata, siasatan awal polis melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati suspek lebih daripada seorang. Mereka dipercayai masuk ke dalam premis melalui bumbung sebelum melarikan barang kemas di laluan sama. Polis berkata pihaknya sedang memburu suspek bagi membantu kes yang disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dua peniaga kedai runcit dijatuhkan hukuman penjara sehari dan denda oleh Mahkamah Magistrate Kuantan selepas masing-masing mengaku bersalah atas tuduhan memiliki rokok seluduk bernilai RM4,872 tahun lalu. Tertuduh Tam Sut Kin, 50 tahun, didenda RM3,360 dan Tam BD, 47, didenda RM1,512. Magistrate Nur Zaihan Muhammad turut memerintahkan Sut Kin dan BD masing-masing dipenjara 3 dan 2 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mengikut kertas pertuduhan, Sut Kin didakwa memiliki 210 paket rokok seluduk pelbagai jenama bernilai RM3,360 di Batu Lima, Jalan Gambang pada 20 Ogos 2013. Manakala BD didakwa memiliki 91 paket rokok seluduk di Batu Sembilan, Kuantan pada 13 Mei 2013. Mereka masing-masing didakwa mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967 dan dihukum di bawah Seksyen 135-1 Akta Sama. Ia memperuntukkan hukuman denda minimum 10 kali ganda nilai rampasan atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seorang guru matematik dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen Seremban daripada dua pertuduhan merogol murid tuition berusia 12 tahun pada 14 dan 15 September tahun lalu. Hakim Datuk Anita Harun membuat keputusan itu di akhir kes pembelaan selepas mendapati tertuduh Muhammad Fadil Abdul Rahman, 39 tahun, berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes berkenaan. Beliau antara lain berkata, Pangkama menerima keterangan saksi pembelaan ketiga iaitu pakar andrologis yang menyatakan tertuduh mengalami masalah mati pucuk ketika kejadian rogol itu didakwa berlaku. Mengikut pertuduhan, Muhammad Fadil didakwa merogol murid perempuan itu masing-masing pada 14 September jam 9 malam dan jam 8 malam 15 September 2013. Dia berdepan hukuman penjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun jika disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki yang juga bekas kaki tangan bank mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kangar terhadap 74 pertuduhan membabitkan transaksi wang berjumlah RM14.25 juta
Tertuduh Loh Kong Wang, 49 tahun, didakwa di atas 6 pertuduhan mengikut Seksyen 4-1 Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Dia juga didakwa di atas 68 pertuduhan mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Mahkamah bagaimanapun menetapkan ikat jamin RM500,000 terhadap tertuduh bagi semua pertuduhan dengan seorang penjamin. Seorang lelaki warga emas kerugian wang tunai lebih RM56,000 selepas disamun 4 perompak bersenjatakan parang berhampiran sebuah bank di Jalan Rasah, Seremban. Kejadian jam 12.30 hari itu, mangsa berusia 60-an turut dilarikan dalam sebuah kereta dari lokasi kejadian sebelum ditinggalkan di tepi jalan. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Zaki Harun mengesahkan demikian dan siasatan awal pihaknya mendapati seorang daripada suspek menunggu dalam kereta manakala 3 rakannya menyamun mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my yang kini berwajah baru dan mengikuti laporan berita-berita terkini di laman Facebook dan Twitter H Metro. Saya Girafi Musli dan jurukamera Mia Azlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.